Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak? Dengar tak? Bagi komen sikit. Respon. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Puan Aznirah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa man walah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita dah masuk ke siri yang ketiga, kisah ibrah kaum Sabah. Ibrah kaum Sabah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang kita sampai itu poin kepada ayat bagaimana Balqis menggambarkan Nabi Sulaiman secara umumnya adalah sama seperti mana raja-raja ataupun pemerintah-pemerintah kerajaan yang lain yang sebelumnya apabila datang ke sesuatu negara, mereka akan menjajah sesebuah negara. Apabila Ratu Sabak menyebut innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, apabila mana-mana raja secara umum apabila masuk ke dalam satu-satu kawasan, masuk ke dalam satu negeri, masuk ke dalam satu daerah, masuk ke dalam satu kawasan yang hendak dijajah, maka persepsi yang diberikan oleh Balqis atau diberikan oleh Permaisuri Sabak ialah dia kata innal muluka, pemerintah-pemerintah raja-raja, idza dakhalu, apabila masuk satu-satu kampung, qaryatan, satu-satu negeri ini, afsaduha, mereka akan membuat kerosakan, dan itu telah terbukti dirosakkan sebelum itu oleh tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jelas tak? Saya rasa saya terganggu ke? Okey, baik. Maka sekiranya kita melihat ayat Al-Quran, ia adalah statement daripada Balqis ataupun Ratu Sabak. Statement Ratu Sabak adalah statement dalam Quran. Adakah kita nyatakan bahawa statement tersebut adalah benar? Baik, biarpun statement itu disebut dalam Al-Quran, dia adalah persepsi daripada Ratu Sabak pada waktu itu yang ada persepsi yang buruk terhadap semua pemerintah termasuk Sulaiman alaihi salam. Maka kita katakan apa? Kita katakan al-ayat, ayat-ayat Al-Quran hakat kalamu malikah. Apabila ayat Quran, contoh dia yang kita bicarakan ni adalah satu kalam, satu kata-kata yang dikeluarkan oleh Malikah Sabak, oleh Permaisuri Sabak, laisa sahihah, ia bukanlah kalam yang benar. Tetapi kita katakan ia dalam Quran adalah min babil hikayati wal ikhbar. Dalam Al-Quran dia dianggap sebagai bab hikayah, bab menceritakan semula. Quran menceritakan semula bahawa bagaimana persepsi Ratu Balqis ataupun Ratu Sabak ini kepada Sulaiman alaihi salam. Dia ada persepsi yang buruk, iaitu Sulaiman ni adalah sama dengan yang lain. Sulaiman alaihi salam sama dengan yang lain, apabila masuk satu-satu negara akan membuat kerosakan. Maka para ulama berbincang, adakah benar kata-kata apa nama Balqis ini? Maka kita menyimpulkan bahawa aqwalul kufar, kata-kata orang kafir, allati hatta al-Quran, yang minta tolong semua mute ya. Apabila
kata-kata orang kufar, orang kafir di dalam Quran yang Quran sendiri menceritakan la tu'tamad fiha. Ataupun la tu'tamad biha. Kita tidak berpegang kepada kalam orang kafir yang diceritakan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Maka kita tahu ketika mana Balqis ada persepsi yang buruk terhadap Sulaiman waktu ni, Balqis dah Islam ke belum? Belum Islam. Maka ia bukanlah dalil bahawa Sulaiman alaihissalam melakukan kerosakan apabila masuk ke dalam satu-satu kawasan. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kali ini kita akan masuk pada menceritakan ayat yang seterusnya di dalam surah An-Naml. Kita masuk dalam surah An-Naml, surah Semut. Hari itu kita dah sampai kepada ayat 34. Maka sekarang ni kita akan masuk kepada ayat 35. Ayat 35. Maka di antara perbincangan yang kita bincangkan hampir sama dengan hari itu, cuma hari ini kita bincangkan yang pertama, apakah pendirian Pemaisuri Sabah ataupun Ratu Balqis ini untuk berhadapan dengan Sulaiman alaihissalam? Dia nak berperangkah atau bagaimana? Maka kalau kita baca ayat Quran, apa kata Balqis? Kita tengok pada ayat 35. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa yang ada Quran, buka muka surat 379. 379 Resam Uthmani. Maka ayat 35 berada di bawah ayat yang terakhir muka surat 379. Allah menceritakan semula kata-kata Ratu Balqis. Kata-kata Ratu Balqis kepada orang dia. Apa kata Ratu Balqis? Wa inni mursalatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Ratu Balqis buat apa? Ratu Balqis kata, aku nak hantar hadiah. Aku nak hantar hadiah kepada Sulaiman. Apabila aku hantar hadiah kepada Sulaiman, kemudian aku akan tunggu apa balasan yang akan dibawa balik oleh utusan-utusan aku. Baik, ini pendirian Pemaisuri Sabah. Maksud dia, Pemaisuri Sabah, pendirian dia berbeza dengan lain-lain pemerintah yang digambarkan oleh Ratu Balqis pada waktu tersebut sendiri. Balqis kata apa sebelum tu? Ataupun Pemaisuri Sabah kata apa sebelum tu? Mana-mana raja pada zaman dia apabila masuk satu kawasan untuk menguasai satu kawasan, menjajah satu kawasan, maka gambaran yang diberikan ialah semuanya akan melakukan kerosakan. Afsaduha. Baik. Ini adalah gambaran awal terhadap semua pemerintah pada waktu tersebut, dan ini adalah gambaran yang diberikan Al-Quran, yang diberikan oleh Al-Quran menggambarkan bagaimana pandangan mata ataupun pandangan pemikiran yang ada pada Balqis, bahawa beliau tidak sukakan kerosakan yang dibuat ni. Dia ada cara dia tersendiri untuk berhadapan dengan Sulaiman alaihissalam. Maka apakah gambaran yang diberikan oleh Al-Quran? Kita baca semula ayat 35 berkaitan dengan pendirian Pemaisuri Sabah yang mana dites Nabi Sulaiman alaihissalam. Bila kita baca wa inni mursalatun ilaihim, Pemaisuri Sabah kata, sesungguhnya aku mursalatun ilaihim, aku nak hantar satu utusan kepada mereka. Utusan tersebut utusan kerajaan kita, kerajaan Sabah. Nak hantar kepada siapa ni? Kepada Sulaiman. Bihadiyatin, dengan menghantarkan hadiah kepada kerajaan Sulaiman. Dan apa kata Balqis? Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Kemudian kita tengok, kita tunggu apa balasan yang akan dibawa balik oleh utusan-utusan yang kita hantar sekali dengan hadiah-hadiah kepada Sulaiman. Baik. Kalau perasan pada ayat 35,
kalau tengok pada ayat selepasnya, ayat 36, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan perkataan yang digunakan oleh Balqis ialah apa? Bihadiyatin. Hadiah. Kan? Dalam apa nama? Dalam kita punya grup kita ni, mungkin ada anak-anak nama Hadiah. Kan? Ada mungkin bapa dia nama Husni ke, ibu dia nama Hikmah ke, anak pun buah H juga. Nah, maka ada anak nama Hadiah sebagai contoh. But dalam ayat ni sebut perkataan hadiah. Cuma terminologi yang disebut dalam Quran, hadiah ni dalam Quran ada 2 kali ya. Dalam surah An-Naml sahaja. Iaitu pada ayat 35 dan pada ayat 36 sahaja. Dan hadiah ni membawa kepada konotasi yang berbeza dengan maksud yang kita faham. Hadiah yang dimaksudkan, kata ijma' ulama menyatakan hadiah yang dimaksudkan oleh Balqis pada ayat ni ialah apa dah? Ialah ia adalah hadiah berbentuk rasuah. Maksud dia, yang dimaksudkan pada ayat 35, ayat 36 ni, hadiah dalam ni adalah rasuah. Bukan semua hadiah, tapi pada ayat ni. Pada ayat ni, semua bersetuju, ulama bersepakat menyatakan ini adalah yang dimaksudkan hadiah di sini secara ijma'nya ialah apa? Kali tuan-tuan, bukan hadiah yang kita faham, tetapi hadiah yang dimaksudkan adalah rasuah yang diberikan oleh Balqis ataupun permaisuri Sabak ini kepada Sulaiman alaihi salam. Baik. Hadiah ini adalah perangkap kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Adalah perangkap kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kenapa kita katakan begitu? Yang pertama kita tengok, ini mursalatun ilaihim. Kata permaisuri Sabak, kami nak hantar kepada mereka hadiah. Satu. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Kita tunggu, kita tengok apa yang mereka nak reply. Baik. Sebelum tu kita kena ingat balik ayat-ayat Al-Quran yang mana Sulaiman alaihissalam minta kepada Balqis, kata apa? Dia hantar surat kepada Ratu Balqis. Tuan-tuan kena ingat semula kita baca minggu lepas, innahu min Sulaiman. Dalam ayat tu, dalam surat tu tulis Balqis menyatakan bahawa yang ni surat ni adalah pada Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan pada ayat ataupun pada permulaan ayat dia, di antara yang disebut oleh Balqis ialah Sulaiman telah meletakkan kalam, permulaan dia pada basmalah. Dan kita telah bincangkan powerfulnya perkataan basmalah, bismillah, dengan nama Allah. Dan disebut secara penuh di dalam ayat ini, ayat 30. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Rupa-rupanya perkataan bismillahirrahmanirrahim bukan pada masa Nabi SAW saja ada. Sejak sebelum ni pun dah ada. Yang paling jelas pada surah ini, iaitu pada menceritakan tentang Nabi Sulaiman AS hantar surat kepada Ratu Balqis. Kepala surat tu di antara isi ni ialah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani, lagi maha penyayang. Ayat ini menggentarkan jiwa Balqis. Kemudian kita tengok, alla ta'lu alayya. Apa kata Sulaiman? Sulaiman kata, kamu jangan berlebih-lebih dengan aku. Kamu jangan sombong dengan aku. Ni Sulaiman kata kat Balqis, wa'tuni muslimin. Datanglah, aku seru kepada kamu untuk datang kepada aku dalam keadaan muslimin. Maksud dia apa dia? Dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulakan dengan nama Allah, dan di antara yang paling penting yang disebut oleh Sulaiman, datang kepada aku, datang dalam keadaan Islam. Nabi Sulaiman tak pergi serang. Ini berbeza. Nabi Sulaiman tak serang Sabak. Nabi Sulaiman ajak pemerintah Sabak datang jumpa dia. Oi, bukan calang-calang ni.
Bukan dia nak pergi rosakkan Sabak, tetapi dia panggil Sabak suruh datang ke Baitul Maqdis. Ingat nah, Sabak Baitul Maqdis berapa jarak dia yang kita sebut itu? 2000 km. 2000 km pada Baitul Maqdis, daripada Jerusalem nak pergi ke Sabak 2000 km. Sekarang ni boleh tak Sulaiman alaihissalam nak serang Sabak ataupun datang dengan tentera-tentera dia ke Sabak? Boleh sangat. Kan? Boleh sangat. Sangat mudah bagi Sulaiman alaihissalam. Dengan mempunyai ketenteraan yang begitu hebat, tidak ada masalah. Tetapi Sulaiman alaihissalam tidak begitu. Sulaiman alaihissalam memerintahkan, dah hang datang sini, jumpa aku dan berimanlah bukan kepada aku, tetapi serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu bongkak, jangan kamu berlagak. Begitu. Baik. Maka kita nampak kat sini Ratu Balqis apabila menerima surat ini daripada Sulaiman alaihissalam, first kali dia tak nak perang. First kali dia tak nak perang. Dia hantar apa? Dia hantar satu rombongan kerajaan Sabak ke Baitul Maqdis. Dia hantar apa? Hadiah. Dia hantar hadiah. Maka dia menunggu apa balasan daripada Sulaiman alaihissalam terhadap hadiah yang diberikan kepadanya. Baik, kita tengok ni. Tawaran ini adalah tawaran memerangkap Nabi Sulaiman alaihissalam. Kerana apa? Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab dia Ma'al Qasas As-Sabiqin, dia kata ini adalah salah satu strategi daripada Ratu Sabak untuk memperlahankan proses, orang kata proses Nabi Sulaiman alaihissalam nak conquer negara dia. Dan dia nampak dia dapat hidu objektif daripada Sulaiman ni. Sulaiman nak serah diri. Sulaiman nak Balqis ataupun kerajaan Sabak ni tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya di bawah kekuasaan Sulaiman alaihissalam dengan beriman kepada Allah. Tetapi apa yang dihidu oleh Ratu Balqis, kita kena ambil masa ataupun kita kena mainkan masa supaya Sulaiman ini tidak, orang kata, tidak ekstrim. Sulaiman alaihissalam tidak, orang kata, mengurangkan kesungguhan dia untuk conquer kita. Kita bagi tawaran supaya tawaran itu melembutkan hati dia. At least, yang ni yang kata hadiah. Hadiah ini bertujuan apa? Bertujuan yang sangat negatif, supaya Nabi Sulaiman alaihissalam yang berobjektif untuk apa? Mengislamkan Ratu Sabak ini, dilambatkan perjalanannya. Nak main dulu musahamah. Dalam bahasa Arab dia buat musahamah. Musahamah ni pada proses tawar menawar supaya takes time. Tak berlaku dengan begitu cepat. Baik. So kita tengok bagaimana reaksi Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap tawaran pemaisuri Sabak tersebut. Kita baca pada ayat 36. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa Sulaiman, apabila utusan yang bawa hadiah daripada Balqis itu datang menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hadis yang sahih, dalam riwayat-riwayat yang kuat tidak menyatakan apa bentuk hadiah yang telah diberikan oleh Balqis kepada Sulaiman alaihissalam. Cumanya ia adalah berbentuk fizikal. Ia adalah berbentuk material, yang mana ia adalah hadiah yang penuh dengan kemewahan. Mungkin dalam bentuk barang kemas, mungkin dalam bentuk emas, permata, wallahu ta'ala alam. Apa reaksi Nabi Sulaiman alaihissalam? Qala atumidduna bimalin atumiddunani bimalin فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Apabila utusan tadi telah sampai daripada Sabak sampai ke Baitul Maqdis menghadap Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman alaihissalam kata apa kat dia? Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khaira mimma atakum. Tidakkah patut
kamu memberi, tidaklah patut kamu bagi ke aku pemberian harta-harta ni. Maksud dia, aku tak nak pun harta-harta ni. Kalau orang Kedah kata, aku tak kelapak pun benda-benda ni. Kerana aku nak bagi tahu kat kamu satu saja. Fama atani ya Allah, apa yang Allah telah berikan kepada aku, apa yang Allah Taala telah datangkan kepada aku, dengan apa yang aku ada kamu boleh lihat, khairum mimma atakum, adalah lebih baik apa yang telah diberikan kepada kerajaan kamu. Maksud dia, kamu boleh tengok sendiri depan mata kamu, apa yang Allah bagi kepada aku adalah lebih baik daripada apa kerajaan Sabak yang ada pada kamu. Kamu pada kerajaan Sabak kan, kamu tahu kerajaan Sabak kerajaan hebat, tapi aku nak bagi tahu apa yang Allah, yang ni Nabi Sulaiman sebut. Nabi Sulaiman mempromosikan dakwah, bahawa segala kelebihan yang aku dapat ni bukan hasil usaha aku. Kalau aku usaha pun, kalau Allah Subhanahu Taala tak kurniakan kepada aku, maka aku tak dapat. Siapa Allah tu? Allah tu Tuhan aku lah. Allah tu Tuhan kamu lah. Allah tu Tuhan permaisuri kamu. Maka itu dakwah Sulaiman. Sulaiman AS kata apa? Tidaklah kamu patut bagi ke aku benda-benda yang tak guna ni. Kalau kamu bagi harta, harta apa yang Allah telah berikan kepada aku, Tuhan aku berikan kepada aku, lebih baik apa yang ada pada kamu. Kampung berikan kepada aku ada lebih bernilai daripada benda ni lagi. Baik, bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bahkan kamu rasa seronok, kamu rasa gembira dengan kekayaan yang kamu ada. Kamu rasa megah dengan kekayaan kamu, aku tak rasa gitu. Biarpun kekayaan aku lebih banyak, lebih berganda, lebih hebat daripada kamu, tapi aku tak bermegah. Walaupun kamu bermegah dengan hadiah yang kamu berikan tu sangat-sangat sedikit nilainya di sisi kerajaan aku, tu pun kamu dah cukup berbangga dah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini pendirian Sulaiman, dan Sulaiman alaihissalam buat kali yang kedua, Quran sebut apa? Bal antum bihadiyatikum. Bahkan apa yang kamu hadiahkan ni, ataupun apa yang kamu rasuahkan ni, kamu rasa seronok sangat ke? Kamu rasa megah sangat ke? Itu yang diberikan balasan kata-kata oleh Sulaiman alaihissalam terhadap siapa? Terhadap utusan yang diutuskan oleh Ratu Salba. Maka kita tengok dekat sini bagaimana tingginya harga diri Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam tetap menyelitkan dakwah baginda. Sulaiman alaihissalam jelas objektif dia. Objektif apa Sulaiman alaihissalam tadi? Sulaiman alaihissalam tadi kita baca ayat apa dia? Wa'tuni muslimin. Kamu datang kepada aku nak satu je. Aku nak kamu jadi hamba Allah. Aku nak kamu jadi hamba kepada Tuhan yang memberikan kepada kamu kekayaan. Kekayaan yang kamu ada tu tak seberapa dibandingkan dengan kekayaan aku. Tapi aku Muslim. Tapi aku beriman kepada Allah. Aku adalah seorang hamba. Hamba kepada Tuhan yang esa. Hamba kepada Tuhan yang memberikan apa nikmat yang aku nampak di depan mata ini. Ini adalah Tuhan, hasil pemberian Tuhan aku. Dan aku nak kamu semua beriman dengan Tuhan aku. Dan hadiah kamu ini, dengan kata lain, hadiah ini maksud dia apa dia? Sekali lagi tuan-tuan, hadiah ni maksud dia adalah rasuah. Kamu seronok no bagi rasuah kat aku. Seolah-olah nak bagi tahu apa? Pendirian aku jelas. Aku nak supaya ratu kamu, pemerintah kamu ini peluk Islam. Itu yang aku nak. Dan Nabi Sulaiman AS tidak langsung memberikan ruang untuk bincang. Kalau kita lah, kan? Berapa harta apa bagi? Berapa banyak kamu bagi? 1 juta rasuah. Up sikit lah. Kan? Up sikit lah. Kan? Buhlah akaun saya, bukan akaun adik saya. Contoh. Kan? Maksud dia apa dia? Nabi Sulaiman AS dia cut terus. Dia tak bagi peluang, ruang langsung untuk mereka buat offer. Koklah tak, aku rasa tak cukup ni benda ni. Tak. Terus cut. Aku ada lebih baik pada kamu. Kamu gembira dengan apa yang kamu bagi kepada aku. Yang tu silap.
Yang tu silap. Baik. Maksud dia, ruang untuk membeli Sulaiman alaihi salam dan ruang untuk membeli kemegahan Islam yang ada pada Sulaiman alaihi salam tidak boleh diberi. Tidak boleh dibeli dengan mana-mana material. Hatta kekayaan tak boleh beli. Dan kita tengok bagaimana pada ayat 37 Nabi Sulaiman alaihi salam suruh apa? Suruh utusan-utusan yang dibawa oleh Balqis ini balik. Apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam? Irji' ilaihim. Nabi Sulaiman kata apa? Sekarang hampa balik. Hampa balik ke Sabah. Falanatiyannahum. Maka demi sesungguhnya kami akan datang. Confirm kami akan datang kepada kamu. Ataupun kami akan datang kepada mereka. Bijunudin la qibala lahum. Aku akan datang ataupun kami akan datang bawa bala tentera yang kamu tak terdaya untuk menentang ataupun untuk menghadapi dia. Wala nukhrijannahum minha, dan kami akan mengeluarkan mereka daripada negeri Sabak itu dalam keadaan adillatan, dalam keadaan kamu sangat hina, wahum sarirun, dan kamu menjadi orang yang sarirun. Sarirun ni hina boleh kata, menjadi orang tawanan boleh kata. Ini adalah kata-kata Nabi Sulaiman alaihi salam kepada utusan tadi, yang menyebabkan seolah-olah sekiranya kita melihat kalam Nabi Sulaiman AS ni, kita akan nampak betul-betul macam diktator. Tetapi ini yang kita katakan apa? Ini yang kata ini adalah hubungan diplomasi di antara kerajaan. Nabi Sulaiman telah diberikan satu hadiah ataupun disogok dengan rasuah, tetapi Nabi Sulaiman AS menolak dengan tolakan yang keras. Tidak ada ruang untuk rasuah Nabi Sulaiman AS. Maka dia suruh balik. Dia suruh balik, dia kata, kami ni akan datang kepada kamu. Kalau kamu tak datang pun, kami akan datang kepada kamu. Dan tentera yang kami miliki, kamu tak akan mampu untuk melawan. Baik, ini adalah satu ancaman. Ini adalah satu ancaman kepada kerajaan Sabak. Kepada kerajaan Sabak. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahawa Sulaiman AS sebenarnya tetap pendirian. Apabila diberikan sogokan-sogokan, tawaran-tawaran yang menggiurkan, tapi Nabi Sulaiman AS kembali pada objektif asal. Apa objektif asal yang kita sering kali sebut? Waktu ni muslimin. Macam mana pun objektif asal, kamu kena masuk Islam. Objektif asal, aku nak memperkenalkan siapa yang sepatutnya kamu menjadi hamba, bukan kamu sembah matahari yang mana kamu telah sembah sekarang. Dan kan kita dah cerita hari itu bagaimana Hud menceritakan bahawa kerajaan Sabak ini semuanya sujud kepada matahari. Kalau kita baca ayat 24, apa yang Hud telah berikan maklumat, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Aku mendapati, kata Hud, kaum dia, iaitu orang-orang di dalam negeri Sabak itu, yasjuduna lisyams, semuanya sujud kepada matahari. Maksudnya mereka sembah matahari min dunillah, tanpa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengoklah ayat yang seterusnya. Apabila Nabi Sulaiman AS berhajat membawa istana permaisuri Sabak, dan kita tengok kenapa Nabi Sulaiman AS dia nak bawa istana permaisuri Sabak. Baik, agak-agak tuan-tuan, kenapa Nabi Sulaiman AS akhirnya, ataupun dalam kisah yang selalu kita dengar dan ia diceritakan dalam Al-Quran, Al-Quran tak cerita kepada kita kenapa Sulaiman AS datangkan dengan sekelip mata istana
Ratu Balqis ataupun istana Sabak di hadapan matanya dengan begitu cepat sekali. Tapi tidak diceritakan kepada kita kenapa, why, kenapa didatangkan. Maka Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, apabila kita berbicara tentang kenapa dibawa istana ini, maka kita jawab awal bahawa untuk menunjukkan bahawa Balqis ini sehebat-hebat kerajaan dia, tapi dia sangat lemah. Sehebat-hebat kerajaan dia rasa ada izzah pada kerajaan yang dia miliki, tetapi engkau sangat lemah. Kerajaan yang Allah Subhanahu Taala bagi adalah kerajaan yang sangat berkuasa. So nak bagi tahu kepada Balqis ataupun kepada Ratu Sabak bahawa kamu tak teramana tanpa Allah. Aku ada dengan Allah Subhanahu Taala. Aku boleh, orang kata, boleh mengalahkan kamu anytime. Dan objektifnya ialah apa? Semua ini bukanlah kuasa aku. Objektif Sulaiman ialah nak beritahu ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. But Sulaiman alaihi salam, dia bagi tahu kepada orang-orang kanan dia. Kita baca pada ayat 38. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Nabi Sulaiman AS berkata kepada golongan yang bijak pandai dan di antara golongan yang mempunyai kemampuan. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai pegawai-pegawaiku, wahai orang-orang kuatku, wahai orang-orang kanan aku, ayyukum ya'tini, siapa di antara kamu yang dapat membawakan kepada aku bi'arshiha, istana dia. Istana siapa ni? Istana Balqis. Qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang menghadap aku dalam keadaan berserah diri, peluk Islam semuanya. Baik. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tadi kita cerita utusan yang diutuskan oleh Ratu Balqis sampai ke istana. Kemudian Sulaiman kata balik. Kan? Tapi tiba-tiba kali ini Sulaiman alaihi salam kata apa, siapa yang boleh membawakan arash. Arash kat sini kita terjemahkan sebagai mudahnya istana. Balqis di sini. Maksud dia ke Baitul Maqdis. Daripada Sabak ke Baitul Maqdis 2000 km. Siapa yang boleh angkat istana tersebut, datangkan depan mata aku? Siapa di antara kalian yang ada kemampuan tersebut sebelum dia datang menghadap aku? Maksud dia, Quran dia nak cerita benda yang penting saja. Quran dia tak melalut cerita panjang. Yang penting nak cerita apa? Akhirnya Sulaiman alaihissalam hanya menunggu Balqis dekat Baitul Maqdis sebab Balqis bakal datang kepada Sulaiman alaihissalam. Sebab kita kena ingat Quran tidak cerita sepenuhnya. Sebab apa Balqis ataupun Ratu Sabak pergi ke Baitul Maqdis? Kan tadi Sulaiman kata apa? Sulaiman kata nanti aku akan datang kepada kamu dengan gerombolan ataupun sekumpulan tentera yang tak mungkin kamu boleh kalahkan aku. Kamu tak mampu untuk kalahkan aku. Tapi aku akan mendatangi kamu. Tapi akhirnya dekat sini ayat yang bagi tahu dekat kita, Nabi Sulaiman alaihissalam minta supaya istana tu dibawa datang ke mana? Dibawa datang ke Baitul Maqdis 2000 km. Ini adalah terbalik. Baik, sebab apa? Sebab Sulaiman alaihissalam dah tahu apabila utusan telah sampai, bagi tahu kepada Balqis bahawa nanti Sulaiman akan datang serang. Sebelum Sulaiman serang, Sulaiman alaihissalam dah kaji dah bagaimana tabiat, bagaimana perwatakan, bagaimana pendirian Balqis. Balqis dia tak suka perang. Maka sebelum apa-apa perkara besar berlaku, maka Balqis pasti akan datang jumpa dia dekat mana? Dekat Baitul Maqdis. Apabila hal ini berlaku, dan kita kena tahu, detektif, Jabatan Perisikan Sulaiman alaihissalam terdiri daripada bukan sekadar orang, jin ada, hudhud ada,
dikuasai oleh Sulaiman alaihissalam. So nak dapat maklumat ni mudah sangat. Kan? Intelijen semua dah. Hebat tak hebat, maklumat dah dapat, kata apa dia? Oh, Balqis on the way datang. Balqis on the way datang, dah ada preparation. Sekarang ni Sulaiman alaihissalam rancang sebelum dia sampai, kita dah get ready dah. Qala ya ayyuhal malak ayyukum ya'tini bi'arshiha. Siapa di kalangan kamu semua, wahai bijak pandai, yang dapat membawakan istana Balqis tu sebelum mereka sampai dekat Baitul Maqdis. Dia sampai nanti, istana tu dah ada depan mata dia. Sebelum dia sampai, tadi dia baru meninggalkan istana, dia dah tinggalkan istana, dia main-main tengok istana tu ada depan mata. Aku nak istana dia ada depan mata dia sebelum dia sampai. Right. Siapa yang boleh di kalangan kamu semua? Ini offer. Perkataan dekat sini saya highlightkan. Ayyukum. Siapakah di kalangan kamu? Maksud ini tawaran pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah offer. Nabi Sulaiman buka ruang kepada orang-orang dekat untuk bersaing memberikan sumbangan. Nampak tak bijaksananya Nabi Sulaiman alaihissalam nak buat baik ni, dia bagi offer. Siapa nak buat kebaikan, aku nak bagi offer kepada kamu. Siapa di kalangan kamu yang mampu untuk buat sekian, aku buka tawaran kepada kamu semua untuk kamu sumbangkan. Maksud dia apa dia? Maksud dia Nabi Sulaiman alaihissalam secara psychologically sangat bijak untuk orang kata menggalakkan orang untuk buat benda yang orang kata challenge yang diberikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap orang-orang bawahannya, orang-orang berdekatan dengan dia adalah untuk melihat kemampuan. Maksud dia secara tidak langsung ini adalah untuk explore ataupun untuk correct. Correct itu bukan bahasa orang putih, bahasa Melayu. Untuk correct apa? Untuk correct kemampuan di kalangan orang-orang dia nak tahu takat mana kemampuan yang ada untuk memberikan yang terbaik. Aku nak yang terbaik. Idza amila ahadukum amala ayyutqina. Kan? Nak bagi yang betul-betul teliti, yang betul-betul yang terbaik. Maka kita tengok Nabi Sulaiman alaihissalam punya pendekatan. Baik. Di hadapan Nabi Sulaiman tahu masing-masing ada jin. Masing-masing ada orang yang berilmu. Masing-masing ada sekian orang. Masing-masing ada kelebihan yang mana boleh untuk digunakan oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pasti akan gunakan kelebihan yang terbaik yang ada di kalangan mereka. Baik. Di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, kemampuan berbeza. Kemudian, rupa-rupanya apabila Nabi Sulaiman alaihissalam buat open tender macam tu, kan, open offer kepada semua orang yang berada di kalangan mereka, iaitu orang di bawah Nabi Sulaiman alaihissalam, maka cabaran Nabi Sulaiman disambut oleh dua individu. Yang pertama disebut dalam Quran ayat 39, siapa yang ambil tawaran tersebut? Ifrit. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkatalah Ifrit. Quran kata apa? Ifrit daripada golongan jin. Ana atika bihi. Ifrit ni kata apa? Jin ni kata apa? Aku akan bawakan istana Balqis itu kepada kamu sebelum engkau sempat bangun daripada tempat duduk. Dah sampai dah istana tu depan mata kamu. Dia kata apa? Inni alaihi laqawiyyun amin. Kerana aku sangatlah gagah, sangatlah kuat untuk membawanya sebagai apatah lagi ia adalah amanah. Amin. Aku akan sampaikan yang pertama dengan kekuatan aku. Yang kedua ia adalah amanah aku. Maka aku akan laksanakan. Baik. Ifrit pada waktu tu beriman kepada Nabi Sulaiman dan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Laqawiyyun amin. Baik. Adapun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kata Quran hanya cerita apa? Ifrit adalah pada golongan jin. Berkaitan dengan nama Ifrit ini, kebanyakan tidak ada hadis yang kuat,
Tidak ada hadis yang sahih berkaitan dengan nama Ifrit ni, macam-macam mana Ifrit ni mai bawa bawa istana, tidak dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, bahkan tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. No? Bagaimana rupa dia, ada riwayat yang menyatakan Ifrit ialah jin yang paling besar di kalangan jin. Wallahu taala alam, itu tidak diceritakan secara jelas oleh Al-Quran dan oleh hadis yang sahih yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya sampai kepada kita, ada satu nama Ifrit daripada golongan jin. Dia adalah satu makhluk yang sangat kuat. Dia adalah makhluk bukan sekadar kuat tapi amanah dengan kerja dia. Dia kata apa? Aku boleh datangkan istana Balqis ini sebelum kamu bangun daripada tempat kamu, wahai Sulaiman. Hebat dah. Hebat ah. Bangun. Sebelum bangun sampai dah. Baik. Rupanya itu adalah cabaran yang disambut oleh orang yang pertama ataupun individu yang pertama ialah golongan jin. Kan kita cerita pada awal itu betapa Nabi Sulaiman AS menguasai jin, manusia dan haiwan. Dan haiwan yang disebut dalam Al-Quran di antaranya disebut Allah salli ala sayyidina Muhammad adalah burung. Adalah burung. Baik. Sekarang ni golongan jin sambut. Salah satu pada golongan jin yang nama dia Ifrit, dia kata aku boleh datangkan. Baik. Satu, dah settle lah. Dan kita dah nampak kekuatan Ifrit kat situ sebab dia kata dia kuat, itu kemampuan dia, dan sebab dia amanah, aku boleh datangkan sebab ia adalah amanah kamu sekiranya kamu berikan kepada aku, wahai Sulaiman. Baik. Kemudian rupanya ada individu yang kedua sambut offer Nabi Sulaiman AS. Ayat yang khususnya ayat 40 sebut qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Lagi hebat. Kata yang seorang lagi yang mempunyai ilmu pengetahuan daripada kitab Allah. Baik. Yang kedua ini adalah seorang yang tidak diceritakan macam mana rupa paras dia, tapi dia adalah manusia yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam Quran tak sebut nama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut siapakah dia, siapakah nama dia, apa kedudukan dia dalam kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, dan macam mana didatangkan arash ataupun didatangkan istana Permaisuri Sabak tersebut, juga tidak dinyatakan di dalam hadis yang sahih, apatah lagi di dalam Al-Quran. Hanya cerita apa? Hanya cerita macam ni je. Dia kata ana atika bihi, aku boleh datangkan kepada kamu. Ayat dia guna hampir sama dengan ayat Ifrit tadi. Ifrit tadi kata ana atika bihi qabla an taquma min maqamika, sebelum kamu bangun dah sampai dah. Yang ni dia kata ana atika, aku akan datangkan istana Balqis tersebut bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan datangkan kepada kamu, wahai Sulaiman, istana dia tu dalam sekelip mata. Sebelum kamu sempat tutup mata ni, berkelip mata, dah sampai dah. Lagi laju. Tadi ada pergerakan juga. Ni pergerakan mata, lagi laju. Sebelum mata tertutup, kan berkelip ni, sebelum mata berkelip sampai dah. Falamma ra'ahu mustaqarran 'indahu qala hadha min fadli rabbi. Nabi Sulaiman alaihi salam, setelah Nabi Sulaiman tengok singgasana tersebut, sampai dah ke depan dah. Hadha min fadli rabbi qala, kata Nabi Sulaiman alaihi salam, ini adalah kurniaan yang Allah berikan kepadaku. Sama ada liyabluwani ashkur am akfur. Kurniaan yang Allah Ta'ala beri kepada aku ni tidak diberikan kepada orang lain ini. Ia adalah satu ujian. Kata Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala uji aku dengan benda ni, dengan kelebihan ni. Sama ada aku nak syukur kepada kamu, wahai Allah, ataupun sama ada aku nak kufur dengan kelebihan yang engkau berikan kepada aku belagak, aku sombong. Ini adalah ujian. Sebab itu ayat Nabi Sulaiman AS, qala hadha min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada aku. Sama ada untuk menguji aku
sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur kepada Allah. Saya masih ingat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Ayat ini digunakan oleh mantan Menteri Agama kita, Fadilatul Doktor Datuk Seri Dr. Muhammad Zulkifli Muhammad Al-Bakri, apabila diberikan amanah Menteri Hal Ehwal Agama kepada dia, maka beliau telah menyatakan, dia baca ayat Quran ni, qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Apa nama, Dr. Zulkifli Al-Bakri dia baca ayat ni. Siapa yang memahami ayat ni, bahawa kita akan melihat bagaimana susuk tubuh beliau yang hebat itu, Dr. Zul, melihat bahawa ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ramai orang yang membantu dia. Baik, kita tengok Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri merasakan bahawa Allah ini adalah nikmat Allah yang mana Allah tak berikan kepada orang lain, tetapi diberikan kepada aku. Tak ada orang lain yang mampu untuk lawan kerajaan aku yang Allah Ta'ala kurniakan ini. Maka atas aku untuk sama ada aku bersyukur kepada Allah, pastinya Allah Ta'ala akan tambah nikmat tersebut kepada aku, ataupun dengan kelebihan yang Allah berikan kepada aku ni, aku akan kufur kepadamu ya Allah. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, siapa yang bersyukur sebenarnya kepada Allah, maka syukurnya itu akan kembali kepada dia. Maksudnya siapa yang syukur kepada Allah, dia akan dapat nikmat daripada Allah. Siapa yang syukur kepada Allah, Allah tak akan sia-siakan dia. Siapa yang syukur kepada Allah, syukur itu akan menguntungkan diri dia. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini ayat ni menarik tuan-tuan. Nabi Sulaiman kata apa? Siapa yang tidak bersyukur, siapa yang kufur kepada Allah, maka aku nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Kalau kamu kata aku cukup kaya, tetapi aku nak bagi tahu Allah Maha Kaya. Kalau kata Balqis rasakan bahawa apa yang dia ada itu cukup megah, cukup kaya, cukup orang kata cukup megah di mata dunia, aku lebih lagi, dan aku yang lebih lagi ni ada lagi yang lebih kaya daripada segala-galanya, iaitu inna rabbi ghaniyyun, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Dengan Maha Kaya Allah lah memberikan kepada aku kekayaan. Bukan sekadar memberikan kekayaan, tetapi kekayaan diiringi dengan karimun, diiringi dengan kemuliaan. Ada orang yang kaya tetapi tidak dimuliakan. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam bukan sekadar kaya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan Sulaiman alaihissalam, kerana apa? Satu je, kerana bersyukur dan kerana beriman kepada Allah. Wa'tuni muslimin. Satu, Islam, beriman kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberikan kejayaan, dan kejayaan tersebut akan kembali kepada sesiapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemuliaan kepada siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok seterusnya apa pendirian Nabi Sulaiman alaihissalam selepas Arash Pemasyuri Sabak berjaya di bawah. Sekarang ni cerita dia apabila offer telah diberikan kepada orang bawahan di kalangan Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka dah berjaya dah bawa dah istana tersebut. Baik, maka ini menggambarkan kepada kita Nabi Sulaiman alaihissalam dia sangat tegas dan dia buat kerja sangat cepat. Nabi Sulaiman tidak bertangguh, dia buat kerja cepat. Macam kita, macam saya, orang kita jangan bertangguh untuk buat kebaikan. Buat kebaikan, perancangan sebelum mereka buat perancangan, kita buat perancangan dulu. Kan? Sekaya-kaya manusia, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Semulia-mulia manusia, Allah lah yang Maha Mulia. Maka itu sebenarnya pendirian Nabi Sulaiman alaihissalam nak bagi tahu kepada kita apa? Nak bagi tahu kepada kita bahawa wahai Ratu Sabak,
Kamu rasa sangat bangga, kamu rasa sangat mulia kerajaan yang kamu ada, tetapi kamu kena ingat kerajaan yang paling mulia bukan kerajaan Sulaiman, tetapi kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerajaan yang paling kaya bukan kerajaan Sabah dan bukan kerajaan Sulaiman, tetapi yang paling kaya ialah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masuk ayat 41, saya laju sikit. Kenapa Nabi Sulaiman alaihi salam dia bawa istana Sabak secara tiba-tiba kat Palestin? Ada sedikit perubahan pada istana tersebut. Sebab apa nanti kita akan tengok Ratu Balqis dia keliru. Dia keliru dengan istana dia sendiri. Sebab ada perubahan yang dibuat pada istana dengan perubahan. Siapa yang buat perubahan ni? Atas arahan Sulaiman AS. Baik. Apabila kita tahu sebelum tu mereka on the way, iaitu Ratu Balqis ataupun Ratu Sabak ni on the way datang ke Palestin. Tidak diberitahu kepada kita datang naik apa? Datang naik burung lang ke? Kan? Datang naik kuda ke? Tidak diberitahu. Tetapi on the way tu, dia orang on the way, istana dah sampai dah. Baik. Apabila Ratu Balqis ataupun Ratu Sabak ni dah sampai ke Palestin, dah sampai ke Baitul Maqdis, maka ayat 41 menggambarkan bagaimana first impression Ratu Balqis apabila dia tengok istana tersebut. Istana ni istana siapa? Istana ini istana Balqis. Qala nakiru laha 'arshaha nanzur atahtadi am takunu minal ladina la yahtadun. Sebelum sampainya Ratu Balqis, Ratu Sabak ini, Nabi Sulaiman dia kata dekat orang bawah dah. Dia arahkan kepada orang-orang dah. Nakiruha. Nakiru ni, kalau kita mengaji bahasa Arab, ma'rifah nakirah. Ma'rifah ni, apa maksud? Kita tahu dia betul-betul. Ma'rifah. Nakirah ni, kita tak tahu. Nakirah ni benda yang tak tak jelas. Apa kata Nabi Sulaiman kepada orang bawahan dia? Qala nakiru laha. Sekarang ni kamu ubah. Mungkin buat decoration sikit, ubah sikit istana Balqis tu. Laha arsyaha. Kamu ubah istana dia supaya kita tengok dia berubah. Nanzur atahtadi am takuna minal ladina la yahtadun. Sebab apa aku nak kamu buat perubahan? Aku pula nak uji dia. Tadi kita kena ingat lah. Tadi Balqis uji dia dengan apa? Uji Nabi Sulaiman dengan rasuah. Nabi Sulaiman tolak. Sekarang ni Nabi Sulaiman nak uji dia pula. Sebab apa Nabi Sulaiman nak uji dia? Nabi Sulaiman nak beritahu Balqis ataupun Ratu Sabak, kamu ni adalah manusia. Kita bukan Tuhan. Kita sangat lemah. Aku nak bagi tahu pada kamu, ini adalah istana kamu. Baik. Sebelum tu, Nabi Sulaiman ubah dulu bentuk istana. Dia ubah bentuk istana dengan disuruh orang bawahan dia ubah bentuk istana supaya Ratu Balqis ni tak kenal yang itu istana dia. Buat perubahan sikit. Atahtadi am takuna minal ladina la yahtadun. Kita nak tengok nanti. Balqis ni sama ada dia boleh kenal, dia boleh cam tak istana dia ni, ataupun dia di kalangan mereka yang blur, mereka yang tak sedar, oh itu istana apa lah, kan? Baik. So, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok Ratu Balqis akhirnya sampai, kan? Cerita dia perubahan dah siap dah. Ayat 42 akhirnya Ratu Balqis sampai. Falamma ja'at قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Maka ketika mana Balqis datang menghadap, falamma ja'at. Ini siapa yang tengok di sudut bahasa nak datang daripada Sabah ke Baitul Maqdis ambil masa, diproses yang memenatkan. Dah penat apabila sampai setelah satu masa sampai Balqis ke Baitul Maqdis. Qila ahakadha arshuk. Nabi Sulaiman pun dia pergi tanya Ratu Balqis ni.
Nabi Sulaiman tanya apa? Uh, Kamu tengok kan istana ni? Istana ni serupa dengan istana kamu ke? Kamu tengok istana ni serupa dengan istana kamu ke? Qalat ka'annahu hu. Kata Balqis kepada Sulaiman, macam istana aku. Wa utina minal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Apa nama Balqis kata apa? Macam aku punya, boleh jadi yang ni macam istana aku. Baik. Dan Ratu Balqis kata apa? Kami diberikan ilmu pengetahuan sebelum berlakunya mukjizat ini. Dan kami pula tetap berserah diri. Allah. Kami tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni dia nak beritahu kepada kita sinopsis bahawa istana telah berubah, telah diubah oleh Nabi Sulaiman AS. Telah arahkan untuk buat perubahan sikit supaya Ratu Balqis ni keliru. Sebab apa Ratu Balqis ni keliru istana dia ataupun tidak? Sebab telah diadakan perubahan pada istana dia. Ada buat perubahan sikit. Ada buat perubahan sikit. Sebab apa perubahan ni dibuat? Perubahan ni buat untuk nak mengaburkan mata Balqis bahawa satu, istana ni adalah istana dia. Yang kedua, kami boleh ubah dalam masa yang sangat singkat. Maka menyebabkan dia kata qalat ka'annahu, perkataan ka'annahu, seolah-olah yang ni macam istana dia. Seolah-olah yang ni macam istana dia. First impression, apabila sampai dekat Baitul Maqdis, tengok macam istana dia. Tapi Nabi Sulaiman tanya, macam ni ke istana kamu? Kan? Mana dia boleh terfikir, Balqis boleh terfikir bahawa istana dia boleh dipindahkan dengan sebegitu mudah. Mesti dia kata, macam istanaku, ya, macam istanaku. Tapi maksud dia apa dia? Dia tidak terfikir bahawa itu adalah istana dia. Itu adalah istana dia. Baik. Kemudian, yang ini kita bincangkan, ini ayat last. Nabi Sulaiman AS kata kepada dia. Kata kepada siapa? Pada Balqis. Qila laha udkhuli as-sarh. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat 'an saqaiha. Kemudian Sulaiman AS kata kepada Balqis, dipersilakan masuk udkhululi al-sarh. Dipersilakan masuk ke dalam istana. Falamma ra'athu hasibathu lujjah. Apabila dia melihat, pertama dia tengok dulu istana dia. Apabila dia masuk, dia tak anggap itu istana dia. Kan? Sebab telah berubah, berlaku perubahan. Maka dia masuk melihat hasibathu lujjah. Disangka istana itu lantai dia adalah kolam air. Rupanya pintu masuk istana telah diubah. Pintu masuk istana, jalan nak masuk balai, nak masuk istana tu telah diubah oleh pekerja Sulaiman ataupun oleh mereka yang ada kemampuan yang bekerja dengan Sulaiman AS. Rupanya lantai tu dia buat dalam keadaan yang sungguh jernih. Dalam keadaan yang sungguh jernih. Tak perasan langsung. Ratu Balqis tak perasan langsung. Sehingga kan mereka menceritakan bahawa ada di kalangan para mufassirin nyatakan bahawa lantai itu adalah lantai yang bersifat, orang kata macam cermin, jernih, syafaf, jernih, seperti ada air, seperti kolam air. Menyebabkan apa? Menyebabkan wa kashafat an saqaiha. Menyebabkan Balqis dia angkat sikit kain dia. Dia angkat sikit dia punya queen punya baju tu. Selalunya dulu bila kita sebut baju permaisuri ni berlerak-lerak lah. Ni dia angkat supaya baju dia tu tak, hujung baju dia tak basah kena air. Sebab disangkakan itu adalah kolam air. Qala
innahu sarhun mumarradatun min qawariyah. Nabi Sulaiman kata sebenarnya ia adalah istana yang diperbuat licin berkilat daripada kaca. Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Apa kata Balqis? Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi aku. Dan aku sekarang, aku berserah diri, aku memeluk Islam bersama-sama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah, Tuhan kami, Tuhan sekalian alam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Balqis mengetahui ia adalah istana dia yang telah diubah suai dengan oleh arahan Sulaiman alaihissalam. Dan tidak diceritakan kepada kita kan, ada riwayat-riwayat yang cerita kepada kita, riwayat Israiliyat yang menyebut tentang Ratu Balqis dia angkat kain nampak sampai betih, betih dia cantik. Ada riwayat yang kata betih dia cantik sebagai sekian. Kemudian ada riwayat Israiliyat yang sebut betih Ratu Balqis tak cantik pun, hudur sangat seperti mana kaki kambing, ada bulu-bulu kaki kambing. Wallahu ta'ala alam, yang pastinya dalam riwayat yang sahih tidak sebut. Sebab dia tak penting sebut dia angkat kain sampai mana. Tetapi kata Salah bin Fattah Al-Khalidi, sudah semestinya Nabi Sulaiman dan sudah semestinya orang yang ada maruah, dia tidak akan mengangkat kain yang begitu tinggi sebab itu adalah maruah dia. Itu adalah maruah dia. Dan Balqis dia ada maruah yang sedemikian rupa. Maka angkat pada sekadarnya. Bukan angkat ni sampai nampak betih putih serlah apa. Tidak diceritakan dalam Quran. Dalam hadis Nabi yang sahih pun tidak diangkat cerita yang sedemikian rupa. Cerita ini, kata Syekh Salah, adalah cerita yang batil, cerita yang tidak benar, yang menjatuhkan kredibiliti, yang menjatuhkan orang yang mukminah. Sebab lepas pada tu Nabi Sulaiman AS telah mengislamkan Balqis, dan Balqis menjadi di antara orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tengok bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam berhadapan dengan Ratu Balqis yang memberikan offer yang sangat istimewa kepada dia. Kan? Dia bawa menghadap, membawa utusan daripada Sabak sampai ke Nabi Sulaiman alaihissalam, berikan material ataupun berikan materi-materi, kita tahu mungkin emas, permata, benda yang paling berharga pada zamannya ataupun pada zaman tersebut, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Sulaiman alaihissalam. Dan Sulaiman, kita nampak kat sini, Sulaiman alaihissalam bukanlah kaki perang. Sulaiman alaihissalam bukanlah kaki perang yang mana diceritakan ataupun yang mungkin kita tersalah faham bahawa Nabi Sulaiman ni memang hidup dia suka pada peperangan dan sebagainya. Tak. Nabi Sulaiman tidak sedemikian rupa. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, perkara tersebut tidak diceritakan, dan itulah pegangan kita beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Kan? Allah Subhanahu wa taala boleh bagi kuasa kepada Nabi Sulaiman. Kalau ikut kuasa ataupun benda yang sangat miracle kepada Nabi Sulaiman ni, boleh menyebabkan kalau orang yang ada kuasa macam Nabi Sulaiman, orang tu akan mengaku bahawa dia adalah Tuhan. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak. Nabi Sulaiman alaihissalam menyatakan ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu taala, sama ada nak tengok aku ni bersyukur ataupun aku ni kufur. Kalaulah kita berada di tempat Nabi Sulaiman alaihissalam, kita tak tahu waktu kalau kita diberikan kelebihan pada Nabi Sulaiman, kita dah tak fikirkan pakai Ferrari ke, kita nak istana, tak, kita nak flight ke, benda tu tidak diperlukan. Tolong datangkan aku ke Hawaii, tolong bawa aku ke Switzerland, tolong bawa aku ke Interlaken, tolong bawa aku ke Zurich. Semua dia suruh orang bawahan dia saja, yang mana semuanya tunduk dan patuh pada dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cumanya itu adalah Sulaiman alaihissalam. Cumanya apabila kita menyebut tentang ibrah, mungkin saya tak masuk lagi ibrah
kita akan bincang pada siri yang terakhir insya-Allah. Siri yang ke depan siri yang 4 dan siri yang terakhir siri yang ke-5 insya-Allah, sekiranya tidak ada masalah. Cuma apabila kita berbincang tentang ibrah, ibrah ni apa maksud? Ibrah ni adalah jambatan. Nah, ibrah li ulil albab. Bila sebut tentang ibrah adalah jambatan. Jambatan ni menghubungkan apa? Ibr ni jambatan. Ialah menghubungkan kisah-kisah terdahulu dengan kita pada zaman sekarang. Apa yang berlaku pada Nabi Sulaiman AS ini zaman dahulu, 4,500 tahun lepas, 4,000, 5,000 tahun lepas. Diibrahkan, dilintaskan, diletakkan titik untuk kita masuk ke zaman tersebut dan kita reflect kepada diri kita. Apa yang sebenarnya boleh memberikan intipati cerita ini kepada diri kita, itu maksud ibrah. Bila sebut tentang ibrah akan sebut li ulil albab. Orang yang ada albab. Albab ni daripada lub. Lub ni maksudnya intipati. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang apabila dia dengar ayat Quran, dia di kalangan Allah Taala sebut mereka yang ulul albab. Ulul albab ni ada banyak sifat karakter. Disebut dalam Quran 15 ayat tentang ulul albab. Cumanya kita nak menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada diri saya sendiri, bahawa ulul albab ni ialah golongan yang get the point. Albab lub ni intipati. Kalau ikutkan lub ni hati. Dengan kata lain, kita nak sampai kepada intipati Al-Quran tu memerlukan kepada mujahadah, memerlukan kepada usaha. Maka mungkin apa yang saya dapat ni, yang saya terang ni hanyalah orang kata apa yang saya boleh bagi tahu. Mungkin apabila tuan-tuan sampai kepada tuan-tuan berfikir, tuan-tuan baca ayat Quran, tuan-tuan boleh relate pada sudut yang lain yang tidak dapat dan tidak nampak oleh kita yang lain. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Allah berikan kesempatan kita untuk membaca Al-Quran, memberikan kesempatan kita untuk kita reflect balik diri kita, melihat pada tadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, ayat Allah Taala ini, untuk kita sama-sama melihat keagungan-keagungan kisah-kisah dalam Quran ni, bukanlah untuk menambahkan sekadar menambah ilmu pada diri kita, tetapi menambahkan keimanan kepada kita supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar iman. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam ni dah kemuncak. Apa yang tak ada pada Nabi Sulaiman? Semua Nabi Sulaiman ada. Tetapi tetap satu je berdoa, tetap satu je beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam bissawab. Saya rasa cukup sekadar tu untuk kita bincangkan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Terima kasih semua yang sudi mendengar. Yang baik itu ambil, yang tak baik itu kita buang jauh-jauh insya-Allah. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih semua.